tiba-tiba kawan pula yang datang minta tolong. Dah kita rasa kerja kita terganggu. Jangan begitu. Amalkan konsep bahu ke bahu. Tolong-menolonglah dalam bekerja kerana kita tidak tahu bila hari terdesak kita dan ketika itu kita perlukan pertolongan orang lain. Hari ini kita tolong orang, insya-Allah esok orang tolong kita pula. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Chantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau, sakit lutut mak ni. Jangan risau, Mak. Saya dah dapatkan tablet Chantiva 750 dari farmasi. Makanlah 1 biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Chantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Itu diri kita. Itu cara kita berkomunikasi. Itu cara kita bergerak harian. Contoh katakanlah DJ Syafil katakanlah maksudnya telinga ke hati. Contohnya kan dia detail tapi dia fikir orang okay. Tu artinya telinga ke hati. Ada orang kadang-kadang dia mata ke hati. Dia gerak tapi fikir orang. Ada orang kadang-kadang dia akal ke telinga contohnya kan. Dia fikir tapi dia agak detail. Maksudnya orang ni pertama dan kedua adalah watak kita. Okey. Yang watak yang entah sampai bila kamu menjauh. Kau ingat kau siapa untuk kau menjauh. Tak betul ingat. UNESCO turut melahirkan kebimbangan supaya sistem tidak diterima secara bulat-bulat. Dalam perkembangan berasingan pula, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan bahawa pihak Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sedang memuktamadkan bantuan atau pengecualian yuran pengajian kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT Warga Palestin yang menuntut di universiti awam dan swasta di negara ini. Ujar beliau, untuk pelajar warga Palestin yang menuntut di universiti awam pengecualian yuran pengajian, ia tidak mempunyai masalah. Manakala bagi pelajar yang menuntut di IPT swasta, IPTS pula, pihaknya masih berunding dengan pihak berkenaan. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam Perak akan bekerjasama dengan pihak polis dan agensi anti dadah kebangsaan AADK Perak bagi melaksanakan program ujian saringan air kencing kepada pelajar sekolah bagi membendung penglibatan mereka dalam pengambilan dadah. Justru menurut pengerusinya, Muhammad Azlan Hilmi, satu mesyuarat khusus akan diadakan pada bulan Januari tahun depan untuk memastikan program tersebut dapat diselaraskan antara ketiga-tiga pihak. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kementerian Sumber kita nak buat apa? Ada orang kan hidup dia tak tahu nak buat apa tau. Maksudnya apa bagi nak buat pagi, tak tahu nak buat apa kan. Jadi untuk itu watak yang kita perlu pupuk adalah watak unggul ada pada setiap pribadi. Raih hidup bahagia. kerjaan yang profesional dan peguam syar'i ini juga perlu diprofesionalkan kerana kita lihat bahawa kedua-dua profesion ini profesion yang mulia yang perlu dikawal sedia dan diangkat ke profesionalannya. Maka sempurnakan tuntutan akhlak Tuhan ini maha hebat, maha kuasa, maha perkasa. Jadi
SWT tunjukkan kehebatan Allah. Sebab tu kalau orang katakan ini Tuhan, tetapi masih lagi putih, apatah lagi masih lagi buruk, masih lagi belum kuat. Yang ketiga, buah itu sudah kuat, sudah selamat daripada peluang diberi untuk semua kesaksamaan. dia memancarkan daripadanya air mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan gunung-gunung dipanjangkannya dengan sebut. Semua itu untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternak. Sebarkanlah kasih sayang, sebarkanlah rahmat, nilai Islam terbina, jiwa tenang, raih kepelbagaian, contohi Rasulullah, rahmat pada semua. Rahmat, sempurnakan tuntutan. Tiada kata seindah selawat untuk ku puji baginda. Kaulah cahaya atas segala cahaya, terangi alam buana. Ya Rasulullah. Okey, bye. Assalamualaikum. Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq. Seperti biasa, kita berada di Aspirasi 10.1. Dan bukan tirai untuk hari ini edisi hari Isnin pagi bersamaan 20 November 2023, 6 Jamadil Awal 1445 Hijriah. Syukur dapat lagi kita bertemu dekat sini nak bawakan lagi program rancangan yang kita siap sedia untuk pendengaran anda. Apa khabar untuk anda hari ini kan? Semoga baik-baik saja. Dan doa saya kepada anda yang bekerja bertugas, yang juga berada dekat rumah sekalipun buat kerja apapun, semoga dipermudahkan segala urusan dan Allah sempurnakan apa sahaja laluan kehidupan kita. Okey, yang penting jangan putus asa kerana tak ada ujian yang bersifat selamanya. Jadi jangan lelah untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah yang mampu menolong kita dan memberikan apa sahaja permintaan kita. Minta banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah kurniakan barakah buat kita. Okey. Dan terima kasih tim Warna Pagi yang sama-sama temankan anda sebentar tadi dengan pengisiannya. Masya Allah, pelbagai yang kita dapat tadi kan. Nak sambung lagi selepas ni. Pengisian kita ada rancangan Pesona di Zahra. Macam biasa tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Baik, jom kita nak berhibur dahulu bersama dengan Zaufan dan juga Nazri Johani. Lagunya Bismillahirrahmanirrahim. Kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Bangun pagi, ucapkanlah Bismillah. Basah lidah, zikrullah, Bismillah. Suci hati, bersih diri, Bismillah. Mulakanlah segalanya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, belajarlah, bekerjalah. Bismillah, bermainlah, beriadah. Bismillah, mulakanlah segalanya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alangkah beruntung jiwa bersama Allah. Hanya saja Engkaulah tempat kami berserah. Alangkah beruntung jiwa bersama Allah. Hanya saja Engkaulah tempat kami berserah. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha Penyayang. Tiap kata, tiap nafasku, ku mula dengan namamu, hanya padamu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuanku dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi percetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang.
Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlakan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Setiap hari, pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibi wa khairul jiran khairuhum li jari. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona Zahra hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita bersama-sama di Aspirasi 10.1 dan saya Syafiq Saleh. Kita nak buka tirai di awal ini menerusi siaran kita membawakan pertemuan rancangan Pesona di Zahra. Macam biasa kita masih lagi bawakan kepada anda untuk pertemuan di dalam platform media kita di Facebook, di YouTube. Boleh tonton sama-sama dekat situ. Like, comment, share, follow rapat-rapat. Okey, untuk dapatkan lagi manfaat. Bersama rancangan Pesona di Zahra seperti biasa, kita nak bawakan kepada anda dalam pertemuan ini perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada bersama kita dekat talian di sini. Jom nak mengalu-ngalukan kehadiran Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, saya orang tua macam ni lah. Allah. Masya Allah. Dia ceria tu kira okey lah tu Ustaz kan. Baju Ustaz cantik. Siapa yang tonton sekarang ni, yang tengok dekat live ni, cantik. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Masih lagi kekal bersama-sama untuk bawakan perkongsian kita kan Ustaz. Baik Ustaz, pada topik lepas kita berbincang banyak berkaitan macam mana kita nak memotivasikan diri kita. Dan untuk tajuk kita pada minggu ini pula, kita nak belajar dari kelebihan orang lain. Ini masih lagi berkaitan dengan watak-watak yang kita belajar sepanjang tahun inilah kan. Orang mata, orang akal, orang telinga, orang hati. Jadi Ustaz, sedikit dalam mukadimah awal tajuk ini, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah DJ Syafiq serta kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam perkongsian kita dan kita sambung pada hari ini iaitu belajar dari kelebihan orang lain ya. Okey. Sebelum itu, bila kita bicara mengenai berbual dengan orang lain, kita kena tahu dia punya basic peraturan dia ataupun basic rule dia lah atau peraturan ya. Sebab bila kita dah bincang mengenai MATH, mata, akal, telinga dan hati, dan benda ni bukan benda persepsi, bukan benda yang teori-teori, dia adalah benda yang real. Dan kita dah belajar sebanyak tahun ni. Saya harap kita dapat praktiskan. Saya harap kita dapat applykan dalam kehidupan kita hari-harian. Saya kalau pergi mana-mana Ustaz Syafiq orang akan menyapa, Ustaz, MATH. Banyak kan? Ada tanya, Ustaz, saya orang apa? Saya orang apa? Maksudnya diikuti tahniah dan syabas semua. Yang penting kita aplikasikan maksudnya apa yang kita belajar ni. Dan benda ni memang real. Dia bukan teori semata-mata, dia bukan maksudnya andaian, dia memang real. Kita memang boleh nampak benda itu Okey. Jadi sebelum hari ini tajuk kita belajar daripada orang lain, kita kena tengok dulu macam mana cara orang itu berkomunikasi atau berbual. MATH, mata dulu Okey. Orang mata, dia berbual topiknya lompat satu topik ke satu topik. Kadang-kadang kita berbual satu tajuk, tiba-tiba dia lompat pada satu tajuk yang jauh daripada tajuk kita sedang bual. Kadang-kadang dia bertanya kepada kita satu benda, kita tak habis lagi maknanya terangkan, dia dah bertanya pada benda yang lain pula. Jadi orang mata ni kalau nak berbual dengan dia, topiknya adalah dia kena banyak topik.
Dia kalau lompat satu topik ke satu topik, satu topik ke satu topik. Ini memang jenis orang mata. Jadi kalau kita ada mak mertua, kan, ataupun kita ada menantu. Jadi kalau dia kata berbual dengan mak mertua ke menantu ke pak mertua ke, dan ni maknanya kita kena bersedia dengan dia lompat satu topik ke satu topik, satu topik ke satu topik. Kadang-kadang benda yang terlintas kat dia tu, dia memang nak ambil tahu, tapi bila kita berbual satu benda, dia terus terlintas benda yang lain, maka dia lompat topik lain. Yeah. Itu orang mata punya cara dan kita boleh perhatikan orang sekeliling kita, isteri kita, suami kita, anak kita, macam mana cara mereka berbual. Okey, orang akal ni dia menegak maknanya dia linear, dia lurus, dia satu topik tapi dalam, kan, mendalam. Sebual tak banyak topik tapi satu topik mendalam. Itu orang akal sebab dia memang ke depan. Okey, jadi maknanya kalau nak berbual dengan maknanya orang akal, so maksudnya kita kena faham dia tak banyak topik tapi dia mendalam, dia apa nama, dia menegak, dia mendalam, kan. Sebab itu kadang-kadang orang akal berbual dengan orang mata, kan. Orang akal ni dia nak berbual dengan cara yang memang topik dalam, kan. Okay? Orang mata topik lompat. Jadi kalau kita tidak explore, maksudnya apa nama, ataupun kita tidak terokai mana watak-watak tu, kita akan tak faham macam mana cara nak berbual. Itu kadang-kadang akhirnya mak mertua, pak mertua, kan, dengan menantu tak berbual sebab tak tahu topik macam mana, kan. Okey, orang telinga, MHTH. Orang telinga ni dia bercambah tapi maknanya dalam topik yang sama tapi maklumat yang banyak. Contoh, kalau berbual dengan orang telinga mengenai nasi lemak contohnya, okey, maknanya nasi lemak dan maklumat berkaitan nasi lemak, termasuk kalori-kalori yang kita makan, contoh maknanya bagian demikian. Jadi maknanya dia mencambah ke tepi. Okey, beza dengan orang akal, dia mendalam. Satu, dia mendalam, luruslah, linear dipanggil ataupun menegak. Orang telinga ni dia mencambah ke tepi, maknanya maklumat-maklumat tapi yang berkaitan. Orang mata tadi dia ke tepi juga tapi langsung tak berkaitan. Kita buat nasi lemak, tiba-tiba cerita bab kereta pula. Baru 3 minit bab kereta, tiba-tiba kita cerita bab aircon pula. 2 minit bab aircon, lompat pula bab kisah sekolah, isu topik-topik sekolah dan pembelajaran di sekolah contemporary. Kita berberi je lompat topik lain pula. Di mana dia mencabar ke tepi tapi topik-topik yang lain. Orang telinga mencabar ke tepi tapi topiknya tetap berkaitan. Okey? Dan orang hati ni dia banyak kisah-kisah, okey? Dia bersambung dengan banyak benda. Kadang-kadang kita cerita satu benda, katakan kita cerita mengenai maknanya nasi lemak tadi, kan. Dia akan boleh berkait, nenek saya nasi lemak je bagus juga, kan. Maknanya dia boleh berkait dengan pengalaman diri dia, kan. Maksudnya apa benda yang dia pernah lalui, mana banyak kisah-kisah, cerita-cerita, dan juga berkaitan. Dan kadang-kadang orang hati ni, oleh kerana dia berfikir bagi pihak orang lain, kita bercerita satu topik, dia ingat kita sindir dia. Padahal tak ada kena-mena pun dengan dia pun, kan. Kita cakap macam kita nasi lemak sana tu, maknanya sedap, contoh, kan. Jadi kalau orang telinga tadi, nasi lemak kedai sana kedai sini, maknanya dia ke tepi, bercambah ke tepi tapi tak berkaitan. Okey. Orang mata tadi nasi lemak, lepas tu cerita tayar kereta, lepas tu cerita aircon, itu orang mata, kan. Orang akal linear. Nasi lemak macam mana detail, mana linear ke depan, ya. Orang hati ni kita buat nasi lemak contoh, nasi lemak sana sedap, tiba-tiba dia berkaitan. Kenapa? Nasi lemak saya tak sedap ke? Jadi hati-hati, maksudnya kadang-kadang berkaitan dia cuba kaitkan diri dia yang kadang-kadang mungkin boleh menimbulkan, maksudnya maknanya satu persepsi negatif ke dan sebagainya, kan. Tapi dia berkaitan, kan. Ini cara kita berkomunikasi. Jadi maknanya apabila kita berbual dengan orang yang watak dia berbeza, dan ini real, kita tengok, kita dah belajar dah macam mana nak kenal orang akal, orang mata, orang hati, orang telinga, kita belajar, kita praktiskan. Jadi maknanya kita kena bersedia macam mana cara mereka berkomunikasi. Ini yang kehebatan Nabi SAW. Apabila dia berbual dengan orang, semua orang rasa Nabi itu berbual dengan dia.
Kalau kita tengok kisah sirah, macam mana sahabat tu rasa Nabi tu sedang berbual dengan dia. Maknanya Nabi sangat faham macam mana cara berbual. Berbual komunikasi ni dia ada cara dia. Dan pada orang yang berbeza, pada tempat yang berbeza, pada keadaan yang berbeza. Itu yang kita kena belajar. Basic dia adalah mengenal. Bila kita mengenal, kita faham. Okey. Kenapa kadang-kadang, contoh kan, kita ada perselisihan antara ni yang realistik dia, mak mertua dengan menantu dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita nak berkomunikasi dan kita paksa orang berkomunikasi dengan cara kita. Kan? Contoh macam katakanlah kita nak cerita benda tu satu benda dengan detail sebab kita orang akal ataupun orang telinga kan. Maksudnya bercambah dia maknanya agak detail. Kita berbual dengan menantu kita orang mata. Maka dia akan rasa macam kenapalah tajuk ni tak habis-habis kan, dah 15 minit dah. Kan? Sedangkan bagi orang mata dia bersemangat bercerita, tapi dia kelompat satu tajuk. Kan? Kita berbual dengan mak mertua kita. Mak mertua kita tanya kita pasal kuih. Contoh kan, baru kita nak cerita kuih pasal sana apa semua, kenal tak mana orang ada servis aircon, contoh kan. Pergi jauh. Kita mau pergi nak cerita pasal kuih kan. Jadi maknanya tu kena bersedia. Itu yang kadang-kadang menantu, mertua, orang sekeliling kita, sebab kita anggap orang macam kita paksa orang ikut cara kita. Dan akhirnya komunikasi itu akan jadi maknanya akan jadi bertembung lah, atau ada khilaf. Dan khilaf ni kalau lama-lama tidak dibaiki dan tidak difahami, dia akan menjadikan komunikasi itu jadi lebih maknanya dingin. Itu yang sampai satu masa lepas 5 tahun ke 3 tahun ke mungkin 2 tahun ke mungkin awal daripada tu mungkin lewat daripada tu, akhirnya jadi diam, balik kampung diam sebab tak tahu nak cakap apa. Maksudnya dengan mak mertua tak tahu nak cerita apa. Dengan pak mertua tak tahu nak cerita apa. Dengan menantu tak tahu nak cakap apa. Sebab maksudnya kita tak tahu cara nak topik nak pick topik tu ataupun cara nak mencambahkan dia. Okey. Kita berhenti dah sebentar. Sekejap lagi kita nak kongsikan belajar dari kelebihan orang lain. Maknanya naturally apa benda yang semula jadi ada pada orang itu yang dia akan mudah boleh buat benda itu. Dan kita nak belajar macam mana cara kelebihan dia itu. Kalau kita tak ada, kita nak belajar dan kita nak maksudnya bina kelebihan-kelebihan atau mencontohi kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain untuk kita amal dan applykan dalam diri kita. Baik, insyaAllah Ustaz, kita akan sambung lagi lepas ni kan, macam mana sesuatu topik ataupun sesuatu yang berlaku kepada orang lain kita boleh jadikan inspirasi dalam laluan kehidupan kita ini. Baik, kita nak rehat seketika dan jangan ke mana-mana. Untuk anda kalau ada soalan pertanyaan boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 juga soalan dan pertanyaan anda itu juga boleh letakkan di bahagian ruangan komen di Facebook, di YouTube IKIM. Kita akan bincangkan selepas ini. Okey, rehat seketika, kembali selepas ini. Tiada kata seindah selawat untuk ku puji baginda. Kaulah cahaya atas segala cahaya, terangi alam buana. Ya
bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami, saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Pesona di Zahra bersama-sama perkongsian ilmu oleh Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Boleh tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan sekarang ke talian WhatsApp konti 011-2904-004. Bincang kita berkaitan dengan tajuk belajar dari kelebihan orang lain. Saya pun nak tanya juga Ustaz, kalau belajar kelebihan orang lain Ustaz, boleh ke kalau waktu dia bersembang kita tengok cara dia bercakap, kita ambil serap menyerap, waktu dia buat kerja tengok, oh okey, orang ni buat kerja cara macam ni, walaupun dia fast action tapi tepat padu keputusannya tepat pada waktunya. Bagaimana Ustaz kita nak belajar sesuatu tu? Okey, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah dan rahmat Allah sekalian. Okey, kita nak cerita mengenai belajar daripada orang lain, daripada sifat-sifat yang digalakkan dalam Islam. Yang pertama kita cerita mengenai tawakal. Okey, tawakal ni satu benda yang disebut banyak kali dalam hadis, disebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah bagi dia. Maknanya orang yang boleh bertawakal kepada Allah ni maknanya dia boleh buat banyak benda. Okey, so maksudnya sifat tawakal disebut dalam hadis, dalam Al-Quran, dan disuruh kita untuk bersifat dengan sifat itu. Tapi antara keempat-empat ni, orang mata sebenarnya naturally inborn, dia lahir dengan mudah untuk sifat tawakal. Kenapa? Sebab bagi orang mata, ingat tak kita belajar, orang mata ni dia redah je. Naturally dia, ataupun dia mudah, maksudnya detach maknanya lepas lah. Jadi maknanya sebab naturally dia ada benda itu, jadi sifat tawakal memang ada pada dia. Jadi maknanya kalau kita nak cerita mengenai sifat tawakal, nak tengok contoh yang hidup, kita boleh tengok kawan-kawan kita orang mata macam mana dia buat. Walaupun mungkin dia agak tergopoh-gapah ke apa semua sebab itu watak dia, tapi sifat itu naturally ada dekat dia dan praktis dia. Sebab kadang-kadang kalau kita belajar dekat masjid ke dekat kitab, kita tak nampak apa itu tawakal. Dan kita cuba nak buat macam mana. Kadang-kadang kita rasa kita dah bertawakal, tapi naturally benda tu ada pada orang mata. Jadi maknanya orang mata ni sebab naturally redah tu ada dekat dia, jadi maknanya dia mudah untuk bersifat tawakal. Kalau dia belajar sifat tawakal tu, dia mudah untuk menghayati dan praktiskan. Sebab itu kelebihan apa diri dia. Lepas tu kalau kita nak tengok macam mana nak cerita, kita belajar dekat masjid kat mana sifat tawakal, praktisnya macam mana, nak tengok tu macam mana. Kita belajar pada orang mata. Dan orang mata yang telah maknanya betul-betul membentuk dengan cara positif. Ada juga namanya tawakal, tapi sebenarnya redah je, ada juga maksudnya juga redah je tanpa berfikir, pun negatif juga maksudnya yang orang telah dia adalah orang yang telah bangunkan sifat tawakal tu, tapi dia orang mata. So kita boleh tengok secara praktis macam mana. Okey. Bagi sifat tabayun, kita panggil tabayun ni istilah, maknanya dapat satu maknanya maklumat ke, berita ke, maknanya apa perkhabaran ke, disuruh kita teliti, disuruh kita maksudnya perhatikan, teliti, kita kaji supaya kita tidak mudah untuk dimanipulasi. Ada orang kadang-kadang dapat satu benda, dia terus rasa, oh itulah sebenarnya maknanya maklumat tunggal yang dia kena pegang. Jadi tabayun ni maknanya kita memerhati, kita selidik, kita menyelidiki, kita tidak mudah terima satu pihak punya perkataan dan sebagainya. Okey. Dalam bab tabayun ni, naturally practical dia ada pada orang telinga. Jadi maknanya bagi orang-orang selain telinga, kita nak cuba bertabayun. Macam mana cara tabayun itu? Tabayun istilah untuk selidik balik kisah. Naturally ada pada orang telinga. Sebab orang telinga ni, dia punya inborn, kelebihan dia Allah bagi, dia memang suka maklumat. Jadi sebab itu dapat satu benda, dia suka perhatikan kan. Jadi maknanya ada juga orang telinga yang tak tabayun. Kita cerita maknanya naturally orang yang ada kat dia tu, kalau kita nak tengok contoh yang hidup, nak belajar tabayun tu macam mana? Daripada siapa? Iaitu daripada orang telinga. Sebab kelebihan itu memang ada pada orang telinga. Sebab dia memang watak dia macam itu, kelebihan dia macam itu, dan sebab itu kita boleh belajar secara praktikal daripada orang telinga yang telah membentuk sifat tabayun tu. Sebab belajar daripada kitab, kita tak nampak contoh. Sedangkan contoh tu yang kita nak tengok. Okay. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, mengenai memaafkan. Okey. Benda-benda berkaitan memaafkan ni naturally ada pada orang hati. Kan? Walaupun tidak semua orang hati itu kalau dia dah jadi sisi yang negatif, dia susah nak memaafkan. Tapi naturally ada dekat dia. Orang hati ni satu benda yang maknanya ada dekat dia tu, satu benda dia mudah salahkan diri dia sendiri. Kan? Dia suka maknanya apa-apa hal maknanya tak apalah macam tu kan. Dia susah nak cakap tidak. Kan, dia susah nak cakap tak boleh. Kan, itu orang hati dan dia cuba penuhi maknanya orang punya hajat dan sebagainya kan. Dia fikir bagi pihak orang. Kalau fikir positif dia akan fikir orang. Jadi sebab oleh kerana fikir orang itu kalau sisi positif maka untuk memaafkan mudah bagi dia. Sebab tu kalau kita lihat contoh macam tokoh-tokoh hebat macam mana contoh macam tokoh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita kaji Sultan Muhammad Al-Fatih orang hati. Okey. Salahuddin Al-Ayyubi orang akal. Okey. Khalid Ibn Walid orang mata. Boleh tengok sejarah dia punya dia punya macam mana teknik peperangan dan sebagainya kan. Jadi maknanya kalau kita tengok Muhammad Al-Fatih ketika dapat menawan kota Konstantinopel, walaupun orang-orang Rom ketika itu banyak dah maksudnya membunuh ataupun dalam peperangan tu orang Islam, tapi dia masuk, dia memaafkan siapa saja yang berada di Konstantinopel. Kan? Sebab kita tengok, kita boleh tengok contoh yang hidup. Jadi maknanya pada hari ini kalau kita jumpa orang hati yang positif, kita boleh belajar secara hidup macam mana cara dia tu. Kan? Sebab dia memang mudah untuk benda itu. Tawakal, tabayun belum tentu. Kan? Tapi memaafkan itu ada kelebihan pada orang hati. Kan? Dan sifat yang terakhir yang disebut dalam Islam untuk kita ada adalah dipanggil tafakur. Tafakur ni maknanya berfikir. Berfikir yang bukan overthinking tau. Dia berfikir ke hadapan. Kan? Maknanya berfikir ke hadapan yang bukan overthinking. Overthinking tu dia bukan ada pada pada tafakur. Kan? Tafakur ni maknanya dia berfikir ke depan, apa nak buat, merancang ke depan. Naturally ada pada orang akal. Sebab tu bila kita bicara mengenai tafakur, cuba tengok orang akal yang telah membangunkan sifat ni dalam diri dia. Kita boleh tengok saya kan DJ Syafiq kan, ibu-ibu kakak ayah saya sekalian. Kan? Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala banyak bergaul dengan satu orang. Cuba bayangkan ada satu orang kan, mana kenalan saya kan. Dia orang Islam, bagus, agamanya bagus kan. Agamanya sangat bagus, orang Islam, maknanya orang sembahyang kan. Dia kata Ustaz, sebenarnya Ustaz, saya tak pernah fikir pasal akhirat. Sehinggalah pasangan dia meninggal. Pasangan dia meninggal, baru dia fikir pasal akhirat. Dia bukan tak percaya, dia orang sembahyang, dia orang masjid, dia orang bagus. Tapi berfikir ke depan untuk fikir akhirat tu, memang dia tak fikir benda tu. Kan? Sebab dia naturally orang mata. Oh, tapi maksudnya sudut tawakal boleh belajar daripada dia. Tapi dari sudut itu, dia memang tak fikir. Saya kata, kita menarik belajar pasal manusia. Sebab tu Allah sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki, perempuan, dan kami jadikan kamu berbagai berbangsa-bangsa untuk kamu saling kenal. Kan? Kadang-kadang kita ingat kita dah kenal. Saya kan DJ Ustaz Syafiq, dalam kursus saya kan, ada satu orang tu dia ahli motivator terkenal. Dia mengajak orang macam mana belajar buat planning. Planning ni maknanya ke depan lah, mana goal setting lah, apalah, apa semua. Dan dia orang mata. Dia ajak orang goal setting dan sebagainya. Saya tanya dalam kursus, saya tanya secara jujur. Kata Tuan, nak tanya sikit lah. Tuan ngajar goal setting kan, maknanya tentang merancang dan sebagainya. Saya nak tanya ikhlas jujur lah. Sebab saya tengok dia punya keputusan tu dia akal nombor 4 tau. Maknanya akal tu bukan yang paling bukan dia. Tuan sendirilah kan, ada tak goal setting untuk diri? Ustaz, saya jujur saya kata, sebab dalam kursus ni sebab saya ngajak orang buat goal setting, saya pun tak tahu apa saya punya matlamat tau. Saya kau flow je diri saya. Kita belajar something, rupanya memang real benda tu. Jadi maknanya orang akal ada kelebihan benda tu. Dia ada kelebihan maknanya ke depan, berfikir dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang oleh kerana ke depan sangat, kadang-kadang sehingga tidak realistik pun ada juga. Terlalu depan sampai orang langsung tak dapat nak capai. Ada juga tapi maknanya kita cerita macam mana kelebihan orang akal di tafakur. Yang sampai disebut tafakurus sa'ah
khairun min ibadah. Maknanya berfikir sejenak tu, kita menggunakan otak kita untuk berfikir, itu lebih baik daripada ibadah. Kita ibadah yang tanpa berfikir lah cerita kan. Kita develop benda tu. Jadi benda ni ada kelebihan secara inborn kita panggil, atau berlahir ada kat dia. Jadi apabila kita bicara mengenai sifat tawakal, sifat tabayyun, sifat maknanya memaafkan, al-afu, dan juga sifat tafakur, tabayyun, tawakal, dan juga dan al-afu, memaafkan. Jadi kita boleh lihat individu ataupun watak-watak yang memang secara inborn ada kat dia. Secara inborn ada kat dalam diri dia. Jadi kita tak belajar teori, kita belajar kat masjid. Kadang-kadang nak belajar kat masjid tapi tak nampak contoh macam mana. Ya. Saya kan sebelum kita bertibadat sekejap, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kadang-kadang kalau saya tak ada kuliah, saya suka duduk kuliah orang lain. Saya nak ambil barakah majlis ilmu tu. Saya duduk belakang kadang-kadang saya suka duduk dekat kuliah orang lain. Saya dijemput dekat stesen TV, tanyalah ustaz. Dulu tanya ustaz ni antara pernah ada penonton. Saya duduk, kalau saya lapang, saya duduk dengan ustaz lain punya kuliah. Okey, dengan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari ada satu orang ustaz, maksudnya dia mengajar mengenai bersabarlah, kan. Maksudnya kita taklah maknanya bersabar, satu ujian lah apa semua kan. Habis kuliah maghrib, rupanya malam tu dia ada forum kan biasa lepas Isyak, ustaz. Okey. Kereta dia kena blok. Tintin, apa ni, saya dah lambat ni apa semua. Dia orang masjid, ustaz, bukan tadi ustaz ajar bersabar. Yalah, sabar, tapi saya dah lambat ni. Sebab macam mana belajar menahan diri. Maksudnya secara praktis dia ilmu, tapi tabayyun, tafakur, al-afu dan beberapa sifat-sifat tu naturally ada pada orang-orang yang berbeza-beza. Sebab itu perhati, belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Buku dan orang mengajar satu bab, melihat contoh secara lifestyle, secara hidup kan. Yang maknanya itu kena lihat orang yang ada benda tu. Dan kita dah cerita tadi kelebihan secara inborn yang ada pada orang ni dan orang ni. Wallahualam. Masya-Allah, itu dia kan Ustaz, besar konteks dia kan, macam mana kita nak teliti dan melihat di situ. Mungkin ada perbezaan kat kita, namun kita boleh belajar sesuatu tu dan tambah lagi nilainya dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, selepas ni kita nak jawab soalan sebab ada sahabat-sahabat kita yang dah pun mula hantarkan soalan pertanyaan di dalam talian kita di Facebook, di YouTube. Antaranya yang bertanya, Tuan Riza Rashid bertanya ni, Ustaz, kalau kita orang mata, macam mana nak naikkan kekuatan telinga atau akal ya Ustaz? Nak tanya dekat situ. Nanti kita jawab soalan Ustaz. Okey, kita rehat seketika Ustaz. Kembali selepas ni kita akan bawakan soal jawab di situ dan anda jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Lub dan Tian. Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Kita dalam negara kita mesti bantu dalam penjagaan mental ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, please, dengan izin, be a good listener. Jadilah seorang pendengar yang baik. Dengan lagu-lagu terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Emporia Islami. Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery.
Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur anda sedang bersama rancangan Pesona di Zahrah. Bincang kita berkaitan dengan tajuk belajar dari kelebihan orang lain bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Okey Ustaz, sebelum kita berehat tadi, kita nak teruskan dengan sesi soal jawab kita yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita dekat Facebook di YouTube. Antaranya Tuan Riza Rashid bertanya ni, okey Ustaz, kalau kita orang mata, macam mana nak naikkan kekuatan telinga atau akal? Ustaz, bagaimana? Okey, terima kasih kepada Tuan Rizal maknanya pakar motivasi dan juga mengajar orang secara communication. Boleh ikut nanti tengok Tuan Rizal kan. Betul. Dan juga penampilan dalam satu dipanggil dalam satu perkara tu. Okey. Jadi sebab itu belajar daripada orang lain ni, okey. Kita takkan boleh jadi orang lain, tapi kita boleh explore, kan? Contoh, kita nak jadi orang telinga secara spesifik dia, kita tengok ciri-ciri orang telinga katakanlah dalam 20 bab. Dalam 20 bab contohnya kan. Contoh, okey, dalam bab susun fail, dalam bab buat catatan, okey, dalam bab mengemas meja. Mengemas meja, tengok orang mata punya meja, tengok orang telinga punya meja. Dia beza tau. Orang mata logo, buku-buku ke apa semua mana-mana. Itu orang mata punya pekerjaan. Contoh ataupun apa jadi kita secara spesifik cara berpakaian. Jadi maknanya kita tengok secara spesifik dalam 20 bab, kita explore benda tu. Kan? Nanti kita akan nampak macam orang telinga sekalipun kita bukan orang telinga. Tapi sangat bagus. Okey, dalam bab apa? Dalam bab ini, dalam bab masak, dalam bab makan. Kita tengok cara orang mata makan, cara orang telinga makan, cara orang hati makan. Tengok pinggan pun nampak. Pergi buka dompet ataupun beg duit. Kita ada kawan kita kejap lagi, DJ Ustaz Syafiq. Pergi tengok siapa-siapa yang DJ-DJ yang lain, yang orang mata ke apa. Boleh tak tengok wallet kau ataupun beg duit? Buat apa? Cuba tengok. Cuba tengok. Orang telinga, duit tersusun. RM1, RM5, RM10, RM50 tersusun. Kan? Orang mata, segala resit ada dalam tu. Tebal resit daripada duit. Resit beli apa, makan tu, makan semua ada di situ. Ya, betul. Jadi maknanya secara spesifik kita tahu, okey, dalam 20 bab, cara susun beg duit, cara susun meja, cara susun kereta, tengok kereta orang mata dengan orang telinga. Cuba tengok. Cuba perhatikan. Kereta orang mata dengan orang telinga. Jadi mana dalam bab kereta, jadi kita explore secara dipanggil selectively dan frequently. Selectively dan frequently ni secara berapa banyak kita terlibat dengan benda tu. Contoh kalau kita tak terlibat dengan susun file, kita tak payahlah develop benda tu, kan? Tapi kalau kita memang office kita tu perlukan file, sebenarnya kita belajar cara orang telinga susun file. Secara frequently tu berapa banyak kita terlibat dengan satu benda tu. Okey. Macam tu juga dengan orang akal. Kita tengok 20 ciri orang akal. Contoh orang akal ni satu benda tu dia akan planning dulu. Naturally. Dia ada benda tu naturally. Bagi orang yang selain akal mungkin dia hardware untuk benda tu. Dia akan ada kertas, dia akan tulis nak buat apa. Orang hati mungkin boleh buat benda tu lah seminggu, lepas tu dia akan lupa. Jadi maknanya secara selectively tengok dalam 20 benda yang frequently dan selectively dan frequently. Selectively dan berapa banyak kita terlibat dengan benda tu, kita explore. Nanti kita akan jadi orang yang sangat-sangat fleksibel. Sangat-sangat maknanya sangat-sangat cantik lah peribadi kita tu. Sebab kita membangunkan semua tu. Ingat tak kita sebut maknanya Nabi Allah SWT pun sebut, Nabi pun sebut supaya kita tingkatkan diri kan. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa memperbaiki diri dia, menyucikan diri dia. Selain daripada mazmumah, benda-benda ni juga. Kan? Jadi maksudnya susun kasut, cara orang telinga contohnya. Bagi orang telinga nak jadi orang mata contohnya, dia boleh ada enthusiastic. Kalau jumpa orang Assalamualaikum, itu orang matanya pekerjaan. Orang mata dengan orang hati dia enthusiastic. Kan? Dia tak kisah, dia boleh menyapa. Sebab frequently tu kita ada kat situ, kita explore cara menyapa. Kan? Hatta cara ketawa pun kena belajar tau. Kan? Ada orang cara ketawa tak pandai. Jadi ketawa dia tu macam pelik sikit kan. Ketawa ni kena belajar. Belajar daripada orang mata, belajar daripada orang hati. Contoh, biasa tak kalau kita perasan, ada orang yang belajar untuk ketawa pada benda tak kelakar. Tapi ketawa tu memang sangat natural. Contoh kalau satu benda cakap, dia boleh ketawa macam itu tak kelakar tapi dia boleh itu teknik tu. Ketawa benda yang bukan kelakar. Kan?
Jadi maknanya macam mana kita boleh, orang mata, orang hati sangat bagus pada benda tu. Kan? Tapi orang telinga, kenapa nak ketawa? Orang akal. Kenapa nak ketawa? Padahal benda tu bagus untuk perhubungan. Ya. Kan? Contoh kita berbual dengan mak mertua kita, pak mertua kita. Bagi dia kelakar. Bagi kita orang akal, tak kelakar pun. Kan? Tapi kita belajar ketawa. Ambil hati Ustaz. Betul. Betul mak, betul. Kan? kita belajar benda tu. Teknik ketawa, orang mata, orang hati sangat bagus untuk belajar. Orang akal duk stone gitulah mungkin dia kan. Maksudnya tak ada perasaan. Orang telinga pun tak ada enthusiastic. Jadi sebab selectively dan frequently kita terlibat dengan benda tu, develop benda tu. Ni boleh belajar dari orang mata, dia boleh belajar dari orang hati. Contoh dia, Wallahualam. Okey, baik. Seterusnya soalan kita dapat di talian WhatsApp. Ustaz, macam mana jika kita berhadapan dengan orang yang suka potong cakap orang dan dia banyak menceritakan hal dia, dan saya pernah memerhati antara dua orang yang sedang berbual dan masing-masing berluba-luba cari hal sendiri. Saya memerhati pun rasa pening. Dari Kelang sahabat kita ni, Nur namanya. Macam mana Ustaz? Silakan. Pada saya confirm bukan orang akal begitu. Sebab orang akal dia linear dia ke depan kan. Kalau bercambah-cambah yang ni apa semua, kemungkinan besar adalah orang hati kan, ataupun orang mata. Orang mata pun ni kan. Orang akal mungkin tak sangat, kecuali kalau dia develop benda tu dan dia menyampah dia benda tu lah. Orang mata mungkin juga dia lompat satu topik dan yang bertanya ni kata saya pening lah. Maksudnya yang bertanya ni mereka orang akal ataupun orang telinga. Kan? Sebab dia pening. Dia pun pening. Tak tahu mana satu. Okey. Saya satu hari kan terlibat dengan kalau saya kadang-kadang banyak program kan, saya terlibat dengan Allah SWT. Dan saya suka perhati orang untuk belajar. Banyak benda. Dunia ni adalah universiti kehidupan tau. Universiti kehidupan. Jangan lepaskan peluang belajar banyak benda dalam hidup kita setiap saat. Jangan lepaskan. Jadi kadang-kadang kalau saya tengok kan, antara orang akal dengan orang akal, dia berbual tak bising. Senyap dia berdua tu cerita pasal kereta. 2 jam, 3 jam, linear. Kereta tak ada ketahu sangat, tak ada apa. Tapi dia boleh cerita berdua. Kereta tu. Orang mata kejap lompat cerita ni, kejap lompat cerita ni. Kan? Bersambut-sambut dia. Orang mata berbual orang mata. Kan? Orang hati memang best boleh jaga. Tapi cabaran dia apabila kita berbual dengan orang berbeza. Itu cabaran dia. Kan? Kita orang telinga, berbual orang mata. Baru kita dah explain, dia dah pindah topik lain. Allah, pening kepala aku. Kau nak cakap pasal apa sebenarnya? Banyak topik datang kan? Macam-macam nak sembang. Banyak topik datang. Allah. Okey, baik. Satu lagi soalan Ustaz. Aslinda Ibrahim bertanya dekat sini. Ustaz, macam mana nak elakkan berfikir ke hadapan yang boleh menyebabkan anxiety? Ustaz, macam mana? Okey. Jadi, puan yang bertanya ni, kalau tanya dia macam tu, biasanya dia orang akal. Orang akal ni, bila dia fikir ke depan sangat, kan, dan dia tak jejak pada realiti, maksudnya, biasanya, puan ni adalah orang akal ke hati, atau berhati ke akal. Okey, ingat tak kita pernah cerita, akal adalah future oriented. Okey, hati adalah past oriented. Okey, yang present adalah orang telinga dengan orang mata. Okey, cuma orang mata present dia adalah present yang present mana waktu sekarang present waktu sekarang dia secara general. Orang telinga dia punya waktu sekarang dia present adalah yang detail. Okey, kalau orang kalau orang akal dia fikir ke depan dan juga dia orang akal ke hati, biasanya dia tak present sangat. Itu kadang-kadang banyak perancangan nak buat tapi maksudnya tak jejak lah. Tak langkah-langkah satu benda tu. Okey? Jadi maknanya macam mana nak kurangkan anxiety? Belajar watak orang mata ataupun orang telinga yang present pada waktu sekarang. Okey, caranya macam mana? Kalau kita saru anxiety, sebenarnya kena menyentuh. Kita sentuh meja kita sentuh diri kita. Sentuh tu untuk secara tak langsung kita hantar signal dekat otak kita, okey, aku ada kat sekarang ni. Sebab kalau orang akal tu akal, anxiety dia akan fikir ke depan dia dengan dunia dia kan. Sampai dia anxiety kan.